Jadi kita buka soal jawab. Aku ada soalan aku. Ada soalan aku. Ada dua soalan. Pertama, hukum bertabaruk dengan bagai-bagai Nabi SAW. Kedua soalannya, apa hukum selawat yang direka oleh ulama-ulama. Banyak selawat, sirah-sirah selawat. Sekarang pun macam-macam buku, ada beratus jenis selawat. Apa hukum? Soalan yang pertama mengenai tabaruk dengan bagai-bagai Nabi SAW. Adakah benda ini tidak pernah dibuat oleh sahabat, ataupun benda ini tidak diboleh buat, ataupun menyebabkan syirik, ataupun menyebabkan benda-benda menyebabkan berlaku syirik kau, ataupun benda itu tak dapat pahala, makruh kau apa dia. Kita tengok di zaman sahabat sendiri nah. Kita tengok di zaman sahabat sendiri ada satu hadis yang petik di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Rujuk sendiri nah. Hadis ini daripada Kabsyah, seorang sahabiah nama Kabsyah. Dia kata dakhala alayya nabi fasyariba min fammi kirbatin mu'allaqatin qa'iman fakumtu ila fiha faqata'tuhu. Katanya Kabsyah, satu hari Rasulullah masuk berjumpa dengan hamba, masuk dalam rumah hamba. Hadis ini disebut dalam kitab Syama'il. Hadis ini hadis Imam Tirmizi, Ibnu Majah. Imam Tirmizi kata hadis ini hadis hasan sahih. Hadis hasan sahih. Kalau kita mengaji dalam ilmu Sunan Tirmizi ni, Imam Tirmizi dia boleh buat mari dua status hadis. Satu hadis ni dia panggil hasan sahih. Hasan dari sudut turuk ni, hadis ni hasan. Jalan rijal perawi ni, hadis ni status dia hasan. Lalu ikut tarik ni, hadis ni sahih. Maka Imam Tirmizi ni dia seorang buat rekod satu istilah dipanggil hadis hasan sahih. Hasan lagi sahih pun boleh berlaku. Katanya Imam Tirmizi kata ada seorang sahabat nama Kabsyah, dia kata Rasulullah masuk berjumpa, masuk dalam rumah dia. Maka Rasulullah masuk dalam rumah dia, Rasulullah pergi satu tempat, orang Arab ni ada satu benda dipanggil gerbah. Gerbah ni maknanya kulit kambing yang dia samak dan dia isi air dalam tu. Orang Arab ni pada zaman dulu tak ada peti. Maka cara nak menyejuk air, dia bubuh air dalam kulit dan dia gantung. Biar kena angin, maka air tu akan jadi sejuk. Macam kita bubuh dalam tempayar tu. Nak suruh sejuk zaman dulu. Maka katanya Kabsyah ini Rasulullah masuk pergi rumah dia, dia minum daripada gerbah ni, gerbah ni minum mulut. Maka lepas pada Rasulullah minum dalam keadaan berdiri. Hak ni hadis ni ada syarah dia lah. Boleh minum berdiri ke minum. Dalam riwayat ni kata Rasulullah minum dalam keadaan berdiri, minum. Maka lepas pada Rasulullah minum, Kabsyah ni kata saya pergi tempat gerbah ni, saya ambil gunting, saya guting. Mucung gerbah tu saya simpan buat ambil berkat dengan bekas yang diminum oleh Rasulullah. So perbuatan sahabat yang dibuat di hadapan Rasulullah, Rasulullah tidak kata benda ini mensyirikkan, boleh menjatuh kufur, tidak. Ada banyak sahabat. Sayyidina Anas bin Malik ada riwayat. Dia kata anna Nabi SAW dakhala ala ummi Sulaim wa qirbatu mu'allaqatun fasyariba min fammi girbah wa huwa qa'imun. Faqaman ummu Sulaim ila ra'si fammi girbah faqata'tuha faqata'atha. Hadis ini direkod oleh Imam Tirmizi, Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani sebut. Katanya kepada dia, ni semua sahabat buat di hadapan Rasulullah, ambil berkat dengan apa kesel-kesel yang Rasulullah buat. Kepada dia katanya Anas bin Malik, satu kali Rasulullah masuk ke rumah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim seorang sahabiah. Masuk di rumah dia ada satu gerbah kulit yang isi air bergantung. Maka Rasulullah pergi ke gerbah itu dan Rasulullah minum. Sudah Rasulullah minum, apabila Rasulullah sudah, sahabiah ini Ummu Sulaim pergi kerak ambil sipai buat ambil berkat. Dalam syarah hadis ni kata dia simpai tujuan kepada dia
Tujuan dia apabila ada orang mari nak buat air tawar, dia celup ni untuk ambil berkat. Ada seorang sahabat, rambut dia sampai ketua warna hitam atas kepala. Maka sahabat dia bertanya, macam mana rambutmu semua putih tetapi atas ni ada bentuk hitam? Dia kata, ketika saya kecil, Rasulullah pernah menyentuh kepala saya. Sampai sekarang, rambut itu hitam sampai saya tua. Macam mana? Dia tidak pernah gunting rambut dia. Disimpan di dalam kain serba, dia gulung, disimpan sampai dia ketua. Maka setiap kali orang mari nak ambil minta air tawar, maka dia akan pegang dengan berkat apa rambut yang disentuh oleh Rasulullah, mudah-mudahan sembuh penyakit ni. Itu perbuatan sahabat. Sahabat bukan kata benda tu, bukan kata benda-benda tabarruk ke apa dia. Katanya dalam satu hadis yang masyhur, seorang perawi itu kata, saya tidak pernah seorang tengok pengikut Nabi, pengikut mana-mana raja kau apa dia, sebagaimana pengikut Nabi Muhammad memuliakan Nabi Muhammad. Macam mana ketika Rasulullah meludah, sahabat sambut dengan kepala-kepala dia. Rasulullah ludah, sahabat sambut dengan kepala-kepala dia. Dan dicomot di seluruh muka dia. Tu ambil berkat dengan Rasulullah. Dan ketika Rasulullah bercukur, hampir keadaan yaktatila, hampir-hampir berbalah dan berbunuh-bunuhan, berebut nak ambil rambut Rasulullah. Jadi banyaklah cerita mengenai sahabat-sahabat ambil berkat mengenai Rasulullah. Macam-macam lah bab Rasulullah ni ambil berkat. Jadi perbuatan mengambil berkat ini adalah perbuatan yang dibuat oleh sahabat-sahabat di hadapan Rasulullah. Dan sudah diikrarkan, Rasulullah tidak pernah melarang. Jangan buat macam ni. Jangan ambil berkat, tak baik, jadi syirik. Benda ni bid'ah, apa semua. Tak, Rasulullah tidak pernah berkata lagu tu. Rasulullah biar saja. Jadi ada sahabat-sahabat ni, dia lepas anak-anak dia masuk ke rumah Rasulullah. Tujuan apa dia? Kalau jumpa air-air yang masih tak habis diminum oleh Rasulullah, pergi minum, ambil berkat. Kalau kita baca dari hadis, banyak perbuatan sahabat mengambil berkat, dan Rasulullah tidak pernah melarang perbuatan mengambil berkat ni. Bahkan sendiri Rasulullah sendiri mengambil berkat. Rasulullah sendiri mengambil berkat. Ketika malam Isra' dan Mi'raj, Rasulullah disuruh berhenti. Ketika naik buruk, katanya Jibril, berhenti ya Muhammad, turun sini semaya sunat 2 rakaat. Lepas pada Rasulullah sembahyang, Rasulullah tanya, kenapa saya perlu solat di sini? Dia kata, di sini tempat lahir Nabi Allah Isa alaihi salam, nama dia Baitul Laham. Berada di Syria lah ni sekarang. Nah, maka Rasulullah semaya situ. Tujuan apa dia? Ambil berkat tempat Nabi-Nabi dulu lahir. Maka Rasul sendiri ambil berkat, maka perbuatan mengambil tabarruk dengan asar-asar sama ada Nabi sendiri ataupun ulama-ulama kau gapo dia, maka benda itu disuruh oleh syarak dan Rasulullah tak pernah melarang ke dia. Benda tu berlaku syirik. Syirik ni bagi orang tak belajar tauhid. Duduk dalam masjid tak belajar tauhid tu, dia tak kenal hak tu syirik sebenarnya. Bukan kata makan obat kau gapo dia, pergi ambil benda tabarruk tu, bukan kerana sahabat buat di hadapan Rasulullah. Rasulullah tidak berkata lagu tu. Dan sahabat paling tahu ilmu tauhid kerana dia belajar direct dengan Nabi. Tiba-tiba orang belajar tauhid direct dengan Nabi, tiba-tiba buat perbuatan macam tu, Rasulullah tidak kata apa-apa. Tentulah tauhid dia lebih dia faham. Tu bab masalah berkat.